kaedah rawatan. Semua barang-barang yang ada kaitan dengan saka dimusnahkan. Tadi saya dah cerita. Kemudian pukul, rotan, ketuk. Maknanya orang yang ada saka tadi kita ketuklah, ya. Ketukkan rawatan pakai pukul ketuk ini tuan-tuan, saya istilahkan dengan istilah refleksologi spiritual Islam. Walaupun mula-mula dibantah oleh Kementerian Kesihatan kerana sebab satu saja, refleksologi ini sudah terkenal rawatan itu. Tapi kata saya, ini bukan refleksologi biasa. Cuba kita dengar, refleksologi spiritual Islam. Takkanlah dengan adanya refleksologi itu menghalang daripada saya untuk menamakan rawatan saya ini refleksologi spiritual Islam. Tak munasabah. Tidak munasabah. Sebab apa saya gunakan istilah refleksologi? Kerana macam tadi, yang busung perut, yang dipukul tangan, boleh sembuh, ya. Ada ramai orang mengadu pada saya, Ustaz, kepala ni berat, nak sujud pun susah, berat betul, macam tak tahulah saya nak cerita, berat Ustaz, memang masalah besar ni, ya. Saya ambil kayu ni, kecil ni, saya pukul dalam 10 hingga 15 kali. Di mana? Atas tapak kaki. Hilanglah. Terang pandangan saya, ringan. Dia pun cuba sujud. Elok dah. Yang masalah kepala, yang saya ketuk atas tapak kaki, kan? Ini kesannya refleks kepada tempat lain. Sebab itu saya namakan refleksologi spiritual Islam. Spiritual itu merujuk kerana adanya unsur-unsur kerohanian, bacaan ayat, adanya kita gunakan pandang kodrat dan iradah Allah, ya. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita diajar adanya 3 hubungan. Apa dia? Sebab, musabab, musabbibal asbab. Sebab, musabab, musabbibal asbab. Contoh sebab, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Adakah mereka itu, mengapakah mereka itu tidak melihat burung yang terbang di atas kepala mereka? Burung itu safatin, mengembangkan sayap, wa yakbitna, mengencupkan sayap. Kembang sayap, kencup sayap, itu sebab. Musabab, burung itu terbang. Musabbibal asbab, ma yumsikuhunna illa rahman. Tak ada yang menerbangkan burung itu kecuali Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dalam cerita ini, ayat ini, sebab, musabab dan musabbibal asbab, ya. Dalam rawatan Islam, ya, seorang perawat dikehendaki lebih memandang kepada musabbibal asbab daripada sebab, ya. Kita diajar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah mesti mengadakan sebab. Tak ada sebab, kita tak mau ada sebab, kita orang yang tak berakal, ahmak, orang yang sangat bodoh. Dah tahu sakit, ambillah obat. Aku tak mau, semua Allah yang menyembuhkan. Dah lapar, makanlah. Tak mau, Allah yang mengenyangkan. Ini orang yang bodoh. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah mesti wajib mengadakan sebab. Dah sakit mesti berubat. Obat itu sebab. Kalau sembuh itu musabab. Tapi bila sembuh kita tak boleh memandang sebab saja, obat saja. Ndaklah kuatkan pandangan kita, rasa dalam hati kita, yang menyembuhkan ialah Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman. Malahan dalam ayat yang lain dalam surah Ra'du,
Allah ada sebutkan lebih terang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Sekiranya ada bacaan-bacaan yang dibaca dengan bacaan itu, ya, suyirat bil jibalu, gunung ganang boleh pecah, au quti'at bil ardu, bumi boleh terbelah, au kullima bil mauta, orang mati boleh bercakap. Balillahil amru jami'ah. Semua itu urusan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ketika mengobat, apapun obat, apapun usaha kita yang kita buat, bila berjaya, balillahi amru jami'ah. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, satu perbezaan yang besar antara perubatan spiritual Islam dengan perubatan moden, ya. Dalam perubatan moden lebih bergantung pada alat-alat dan obat. Kalau ada alat yang canggih, obat yang canggih, dijamin sembuh. Tapi dalam rawatan spiritual Islam, dia lebih banyak bergantung pada yang mengobat. Kalau yang mengobat itu lebih takwa, lebih tawakal, lebih hampir kepada Allah, lebih baik kesannya. Sebab itu rawatan yang dibuat oleh Rasulullah adalah yang terbaik. Rasulullah kalau dapati seorang pesakit itu ada syaitan dalam tubuhnya, Rasulullah cuma cakap, ukhruju ya adu Allah, keluar. Kalau kita cakap, ukhruju ya adu Allah, tak akan keluar. Itu menunjukkan dalam rawatan spiritual Islam, pengobatan spiritual Islam, apa itu sifat-sifat pribadi perawat itu sangat penting. Kalau kita baca, ya, kalau kita baca apa yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya At-Tibun Nabawi, dalam kitab At-Tibun Nabawi Ibnu Jauziyah ni, Ibnu Qayyim Jauziyah ni ada ceritakan satu masa, ya, seorang pegawai istana menemui Imam Ahmad bin Hanbal supaya Imam Ahmad bin Hanbal mengobat seorang kaki tangan istana yang dirasuk oleh syaitan, ya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ni bagi kasut, ya. Ini kasut aku, engkau bawa balik ke istana, engkau ancamkan kepada syaitan yang dalam badan pesakit, engkau nak keluar tak? Kalau engkau tak keluar, aku akan pukul dengan kasut ini, kerana ini perintah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawab syaitan tu? Kalau perintah Ahmad bin Hanbal, aku keluar. Cepat-cepat keluar, tuan-tuan. Selepas Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, orang itu sakit balik, jin itu masuk balik, ya. Lalu orang istana ni jumpalah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, dibuatnya macam tu juga. Ini kasut guru aku, bawa sana ancamkan. Bila diancamkan dengan keadaan cara yang sama, apa cakap syaitan dalam badan tu? Siapa si fulan ni? Murid Imam Ahmad. Kalau murid dia, aku tak mau keluar. Ni cerita ni terkenal, tuan-tuan. Maknanya dalam rawatan spiritual Islam ni, ya, dia bergantung pada perawat. Sebab itulah sebagai seorang perawat mestilah mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang sempurna, kerana lebih banyak bergantung pada apa itu perawatnya. Kemudian tuan-tuan, kaedah pukul ni mungkin mengambil 1 hingga 1 jam setengah, ya. Tak cukup sekali, mungkin ulang, ya. Kemudian akhir sekali mandi ais, dimandikan air batu untuk keluarkan jin daripada tubuh badan kita. Siapa-siapa pun yang rasa ada jin dalam tubuh badan, jangan mandi air suam. Memang rasa sihat, tapi yang rasa sihat itu yang di dalam, ya. Mandilah air biasa sekurang-kurangnya, ataupun ais, mandi ais. Apa logiknya? Apa kewajarannya? Kerana jin dan setan itu daripada api, memanglah sangat takut dengan yang sejuk.
Lalu tuan-tuan janganlah tanya kalau tempat sejuk tak adalah jin. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan Maha berkuasa. Di tempat sejuk pun ada jin yang sesuai dengan sejuk. Ya. Murid-murid saya sendiri pernah pergi mana? Kajastan, sejuk. Ya. Kajastan tu negara terbesar, negara Islam terbesar. Kawasan negaranya 2.7 juta kilometer. Penduduknya 17 juta. Ya. Tapi sana sejuk tuan-tuan, jin pun banyak. Negeri sebelah tu kecil saja, penduduknya 6 juta, 7 juta, Kyrgyzstan. Ya. Negeri Islam. Murid saya buat rombongan saya dah 4-5 kali. Ya. Sampai mufti pun datang berubat. Ya. Imam besar masjid di negeri itu pun datang berubat. Sana pun banyak jin, tempat sejuk. Jangan kata tempat sejuk tak ada jin. Ada. Dekat kutub utara pun ada jin. Ada tuan-tuan. Sebab Allah tu Maha berkuasa. Ada. Tempat sejuk pun ada. Di tempat panas pun ada. Di tempat sejuk tu pun mandi air juga. Jin-jin itu pun takut dengan air sejuk. Bukan dia berani, ya. Takut juga. Kemudian 7 diulang beberapa kali sehingga perawat yakin saka telah dapat dipisahkan dan dimusnahkan. Ada tanda-tanda, ya. Saya nasihatkan siapa ada saka ni jangan berubat dengan pawang, ya. Jangan berubat dengan pawang, kesian, ya. Banyak kena tipu. Di Kuantan, ya, ada satu keluarga ada saka. Memang keluarga ni yakin ada saka kerana datuk nenek tu macam-macam. Dipanggillah seorang pawang. Kebetulan upacara itu dibuat macam secara besar-besaran. Jadi keluarga datang ramai-ramai. Kata pawang ni apa dia? Satu syarat yang mesti dipatuhi. Semua barang-barang kemas ni yang dipakai oleh orang perempuan ni saudara mesti ditanggalkan. Letak di sini. Bila dah habis bicara, barang-barang ni tak boleh diambil balik. Nanti saka masuk balik. Barang-barang ini mesti nak dibuang di tengah-tengah laut. Bukan tengah-tengah laut tuan-tuan, kedai pajak lah. Ni kena tipu tuan-tuan. Fikirlah berapa orang perempuan yang hadir itu, semua kena tanggal. Semua takut. Kalau tak tanggal nanti saka masuk. Siapa yang takut tuan-tuan? Ini betul-betul berlaku. Itu memang tipu tuan-tuan. Akhirnya keluarga ini datang ke saya. Memang tak keluar lah. Bukan cara itu. Kalau iya pun barang-barang kemas itu yang berkaitan saja. Mungkin barang kemas mak dan ayah, datuk nenek saja. Yang adik-beradik mak ni tak ada kena-mengena, biarlah. Ini semua sekali yang hadir, ya. Yang ke-8, sekiranya mereka yang diserang saka merasakan saka masuk semula ke tubuhnya, hendaklah segera dirawat. Tadi macam makcik tadi, dirasa ada lagi masuk, datang ke pusat datang saya. Bila saya ketuk, jin itu cakap, Ustaz, saya hanya melawat-lawat sekali-sekali. Itu contohnya. Yang ke-9, tidak boleh meminta pertolongan para bomoh dan para pawang kerana akan menambahkan jin-jin masuk ke tubuh. Menambah boleh, ya. Senang saja tuan-tuan. Kalau kaedah yang salah ni bayarannya mahal-mahal, tapi orang sanggup bayar, ya. Bayarannya berapa? Sang saya dengar 7.000, 20.000. Keluarga boleh datang ke pusat rawatan saya. Berapa Ustaz bayaran di sini? Kalau kamu tak ada duit, cakap saja dengan perawat saya tak ada duit, free, tak bayar-bayar. Tapi jaranglah orang mengaku tak ada duit ni, ya. Ada juga sekali-sekali, Ustaz saya ni tak kerja 3 bulan, duit 1 sen pun tak ada, saya datang sini pun kawan hantar, saya tak boleh bagi apa-apa. Tak apa, free. Itu di pusat rawatan saya begitu tuan-tuan. Pasal apa? Di bawah Persatuan
kebajikan bina budi Malaysia. Jadi ada unsur apa itu kebajikan. Tak ada duit tak apa. Ada duit kalau cukup tambang RM20 pergi balik, tak apa, pergilah. Cakap betul-betul, tak ada. Kalau ada duit, biasanya murid saya minta apa RM50 saja. Itu pun untuk hidup mereka. Kerana ustaz-ustaz ni tak ada kerja, itu saja. Tak ada kena ratus-ratus ribu-ribu, tak ada. Saya dah buka rawatan ni dah lebih 20 tahun, tak pernah pun kita minta. Kita minta itu tak ada. Tapi masing-masing bagi. Kenapa ditetapkan 50? Sebab pula orang ramai ni pula tak kesian murid-murid saya. Dia bawa 5 orang keluarga, dia rawat daripada pagi sampai tengah hari. Dia borong 5 orang ni RM20. Makan tengah hari habis. Kesian. Jadi murid-murid saya ni pun akhir bulan dapat 200-300. Mana nak? Kalau begitu awak tetapkan, kamu tetapkan RM50 agak saya munasabah. Sekarang kena RM50. Bolehlah juga hidup. Itu saja. Jadi sebab itu jangan takutlah. Kalau tak ada duit, pergilah berubat tempat rawatan saya. Insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan boleh free. Saya fikir 2-3 perkara ini sudah saya terangkan dah mengenai saka. Apa pengertian saka semua ada di situ. Tak payahlah saya nak sebut. Jadi setakat ini dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.